Menurut UNICEF, buli cyber adalah buli dengan penggunaan teknologi digital. Ianya adalah tingkah laku yang berulang, bertujuan untuk menakutkan, memarahi atau memalukan mereka yang menjadi sasaran. Buli cyber boleh berlaku melalui pelbagai jenis cara. Antaranya adalah yang pertama, menyebarkan penipuan atau menyebarkan gambar memalukan seseorang individu di media sosial. Kedua, menghantar mesej atau ancaman melalui platform permesejan. Dan yang ketiga, melakukan penyamaran dan menggunakan identiti tersebut untuk menyakiti orang lain. Anggaran statistik buli cyber di seluruh dunia antara 5 hingga 72%. Negara maju seperti United Kingdom berlakunya buli cyber sebanyak 11%, manakala negara yang kurang maju tempat pertama adalah India, iaitu 32%. Manakala Malaysia telah mendapat tempat kedua yang terbanyak berlakunya buli cyber, iaitu 23%. Berikut beberapa kes buli cyber yang pernah berlaku yang membawa bunuh diri, iaitu kes Vivian Nagy dan kes Hannah Smith. Baiklah, kenapa kita perlu hentikan gejala buli cyber ini dengan segera? Sebab ia boleh memberi kesan negatif kepada mangsa, bukan sahaja daripada segi emosi, malah juga fizikal. Dari segi emosi, mangsa buli akan berasa depresi, kemurungan, bertindak mencederakan diri sendiri, dan jika tidak dibendung, boleh menyebabkan bunuh diri. Bagi kesan fizikal pula, ia akan memberi kesan kepada pola pemakanan dan tidur yang sekaligus memberi kesan kepada aktiviti seharian mangsa buli cyber kerana gangguan yang mereka alami menyebabkan mereka berasa letih dan tidak bermaya. Antara faktor berlakunya isu buli cyber, yang pertama adalah faktor persekitaran di sekolah. Persekitaran sekolah yang negatif berlakunya buli cyber. Kebencian dan permusuhan yang dirasai oleh seseorang kerana telah menjadi mangsa buli di sekolah akan membawa mereka untuk membuli cyber. Mereka takut untuk melawan balik pembuli mereka secara berhadapan, lalu mereka menggunakan alam maya untuk membalas dendam mereka. Faktor yang kedua adalah faktor keluarga. Belia yang terlibat dalam isu buli cyber memiliki tahap hubungan yang lemah dengan ibu bapa mereka sendiri. Ibu bapa yang sibuk dengan kerja masing-masing sehingga terlupa untuk memberikan perhatian terhadap anak mereka, terutamanya perhatian ketika anak mereka menggunakan internet. Faktor yang terakhir adalah ketagihan seseorang terhadap penggunaan internet. Gaya kehidupan pada zaman sekarang telah banyak dipengaruhi oleh teknologi yang berasaskan internet sehingga tidak boleh berjauhan dengan peralatan-peralatan teknologi dalam kehidupan seharian mereka. Semakin banyak seseorang individu terlibat dengan penggunaan internet, maka semakin berisiko mereka untuk terlibat sebagai pembuli cyber atau mangsa buli cyber. Semakin banyak perkara yang dipertontonkan di media sosial, semakin tinggi kecenderungan orang yang melihatnya menjadikannya sebagai mangsa buli cyber. Seterusnya adalah langkah bagi mengatasi isu buli cyber. Yang pertama adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memberi pendedahan serta didikan berkaitan penggunaan internet, kebaikan serta keburukannya. Yang kedua, ibu bapa juga perlu menghadkan tempoh mengakses internet dan memberi didikan berkaitan tingkah laku dan etika ketika menggunakan internet. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat perlu memberi teguran kepada pemilik laman sosial yang memuat naik atau memberi komen negatif di dalam laman sosial, iaitu melalui teguran secara personal chat ataupun melalui teguran yang terbuka. Teguran yang dibuat hendaklah secara berhemat dan tidak berbentuk makian. Dan yang ketiga adalah pihak kerajaan. Pihak kerajaan boleh mempergiatkan kempen berkaitan kesedaran tentang buli cyber. Dan yang kedua, pihak kerajaan juga boleh memberi penekanan melalui pendidikan dalam menerap nilai-nilai murni dan etika ketika menggunakan platform media sosial agar bebas dari unsur negatif.